Okey, seperti yang Hawa sudah pun kongsikan, hari ini WHI membawakan anda pelbagai menu masakan untuk hari raya. Saya kira kalau sebut raya je mesti ada lemang, ada rendang, ada ketupat dan macam-macam lagi. Betul tak Hawa? Betul. Apa yang Sugi sebutkan tadi antara menu ataupun resepi yang kita akan kongsikan kepada penonton kita pada hari ini. Bukan saja resepi, kita nak tahu tip-tip untuk bagi resepi-resepi itu menjadi. Setakat tahu bahan-bahan, cara nak buat pun tak mahir lagi, tak jadi. Betul Juga kan Sugi? Kalau Hawa suka yang mana satu? Okey, antara lemang dan ketupat, mana satu Hawa suka? Alamak, bahaya Sugi. Dua-dua saya suka. Saya suka lemang, memang suka lemang. Tapi tahun ni tak merasai lemang sebab setiap tahun sejak saya mula mengacara di WHI saya pasti akan lemang, tapi tahun ni tak sempat lagi. Alamak, tak apa, nanti kalau saya buat, bila lah nak buat kan? Saya hantar kat Sugi. Satu daerah kan? Okey, baiklah Sugi. Kita teruskan dengan menu pertama kita pada hari ini. Kita teruskan dengan demo lemang. Bersama kita di dalam talian ialah Nurul Hidayah Baharudin, iaitu peniaga lemang dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam Kak Syahira. Hai Sugita. Okey. Baik, Hawa saya tadi dah pun sebut dua-duanya suka lemang. Tapi jauh orangnya dekat Negeri Sembilan, nak merasai pun susah. Jadi mungkin nak lah apa antara mungkin keistimewaan lemang daripada Puan Nurul sendiri, sebab saya kira setiap lemang ada orang kata keistimewaan dia kan? Keistimewaannya macam lemang setiap tahun sebab memang dah diwajibkan bagi untuk keluarga kami untuk buat bukan setakat untuk menyambut Syawal, setiap kali menyambut bulan Ramadan, raya haji, memang dah menjadi kewajipan. Tapi sejak arwah ayah saya tak ada, suami saya ajarlah untuk buat lemang step by step daripada arwah ayah saya. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sekarang ni, ini pun tadi baru lepas selesai buat lemang, suami saya lah. Kami sediakan daripada start membakar pukul 5.30 pagi. Dah lebang pukul 10 pagi dah selesai masak. Pastinya Puan Nurul, ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini nak cuba buat lemang tahun ini sebab biasanya balik kampung kan sejak 2019 dan sebelum-sebelumnya. Tapi nak tahu bagaimana resepi-resepinya dan bagaimana untuk kita nak masak lemang ni dekat rumah. Kalau macam, kalau dekat kat rumah, kita nak masak lemang pun memang sukar lah kan sebab kita tak dapat nak bakar kan. Kita boleh buat cara kukus. Kita boleh buat. Dia punya sukatan pun untuk macam kita masak nasi, kita akan lebihkan kan. Tapi kalau untuk pulut kita kena kurangkan. Lepas tu kalau dia pun kita lebihkan santan untuk rasa dia lagi lemak. Macam Kalau macam tu boleh Puan Nurul terus kongsikan bahan-bahannya, sukatannya bagaimana dan untuk berapa banyak lemang tu? Kalau misal kata contohnya kalau nak masak, kalau ada daun pisang kan, kita bolehlah buat demo dekat dalam dalam cawan, kita letak daun pisang, kita letak beras pulut kat dalam dia sikit, lepas tu letak santan, garam. Nanti air dia tak boleh nak lebih daripada macam sukatan kita masak nasi. Okey. Lepas tu nanti kalau saya pun nak buat demo dia pun sebab saya tak boleh, tapi untuk bahan-bahan dia yang kita perlukan pulut, garam, kalau ada daun pisang dia mewangikan lagi. Tambah lagi wangi, kita letak daun pandan. Daun pandan dekat dalam air kukusan tu kan, dia akan naikkan lagi aroma dia. Okey, tapi tak apa, penonton boleh lihat dekat skrin macam mana nak buat tu. Ada juga demo tu. Saya pun ada juga tengok orang menggunakan cawan untuk buat lemang kukus di rumah. Tapi nak tahu, okey, kalau kita buat lemang secara komersial seperti yang Puan Nurul buat, mungkin api dia dan sebagainya lain. Kalau buat kat rumah kita nak kukus, berapa lama biasanya diambil lah, sebab kalau lama sangat pun orang mungkin orang yang orang kata tak sabar sangat, dia susah juga nak buat lemang kukus dekat rumah. Kalau macam yang saya buat tadi, dia bakar kan. Dia bakar lebih kurang dalam 4 jam. Tapi kalau untuk secara kukus, dia tak lama.
Kita kalau untuk nak buat cerai kukus, kita rendam dulu. Kita rendam semalaman, dia akan kembang. Okey. Lepas tu besoknya tu kita boleh kukus dan kita boleh kita kukus yang pertama, bagi dia kembangkan sikit. Lepas tu kita keluarkan, kita gaulkan dengan santan. Kita gaulkan santan, lepas tu kita kukus balik untuk mengelak mengelakkan dia jadi basi. Macam faham. Sebab kalau kita ada orang akan buat macam dia masak santan kan, dia masak santan. Dia bila macam pulut tu dah dikukus, dia akan gaul macam tu, dia akan tutup macam tu je. Tapi untuk orang kata nak tahan lebih lama, kita kukus sekejap. Kukuskan sekejap untuk tahankan dia punya tak nak bagi basi kan. Okay. Baiklah. Sedap je dengar lemang ni. Tak sabar pula nak makan hari raya nak nanti. Tengok tak? Bolehlah kita tumpang tengok je lah. Ini yang dah siap tadi. Saya kalau lemang tu, Hawa, saya suka dan saya suka bila kita potong kepala tu, santan dia memang memang sedap. Dia lagi lebih berlemak kan. Dia rasa lemak-lemak masing-masing sikit tu kan. Betul. Saya ni pun puasa, saya menahan. Tahan dia Puan Nurul. Baiklah, pastinya ramai penonton kita dari Kuala Pilah Negeri Sembilan juga ni. Mungkin mereka pun nak buat pesanan. Boleh Puan Nurul terus kongsikan laman media sosial seperti Instagram ataupun Facebook? Pesanan macam mana ya? Puan Nurul boleh kongsikan laman media sosial seperti Instagram dengan Facebook untuk penonton-penonton WHI nak buat pesanan nanti? Okey, saya Puan Nurul Hidayah. Saya menjalankan orang kata perniagaan secara kecil-kecilan bersama suami saya. Kami banyak menyampaikan hajat-hajat bagi customer yang suka bersedekah. Macam untuk yang hari ini saya masak 30 batang, saya akan sampaikan ke pusat Yayasan Kasih Sayang di Negeri Sembilan. Perkembangan daripada customer saya. Jika ada customer yang berhajat nak bersedekah, saya dengan suami akan cuba memudahkan lagi untuk sampaikan hajat-hajat lah. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Nurul kerana bersama kami, dan Instagramnya Baby Kiko ya? Bobby Kiko. Okey, maafkan saya. Baik. Tu bolehlah kalau mana-mana yang berhajat kan nak tempah untuk jamuan ke ataupun catering ke, sebab insya-Allah bolehlah saya nanti boleh hubungi saya. Terima kasih Puan Nurul, semoga dimurahkan rezeki dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Puan Nurul. Keluarga. Baiklah Sugi, demo lemang sudah. Lepas ni ada pelbagai lagi menu yang akan kami bawakan kepada anda. Kita nak rehat dulu seketika, tetapi sebelum itu jom kita dengarkan ucapan raya daripada rakan-rakan kita di luar sana. Cahaya Ramadan berlalu pergi menyambut tibanya Aidilfitri. Ampun dan maaf segala peri, semoga ikatan kekal di hati. Assalamualaikum, saya Muhammad Fadli bin Muhammad Sulaiman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat ibu bapa tercinta, adik-beradik dan seluruh keluarga yang berada di sempurna Sabah. Ingat, COVID-19 is still out there. Jangan lupa ikut SOP. Kita jaga kita. Salam Aidilfitri serta mohon maaf zahir dan batin buat mak abah iaitu Wan Zaitun binti Haji Senawi serta Encik Abdul Rahim bin Hamid. Tak lupa juga buat keluarga mentua yang kini berada di Air Keruh Melaka. 10 jari memohon kemaafan kerana tak dapat pulang beraya lagi di Melaka pada Syawal kali ini. Panggilan video, pengubat rindu, salam lebaran, bersilih ganti. Walau beraya beribu batu, jauh di mata, dekat di hati. Wanita hari ini. Kehidupan di Norma Baharu jelas berbeza. Musuh yang tidak kelihatan berada di mana-mana sahaja. Top antivirus layan Jepun dengan teknologi anti-mikrob. Menyingkir 99.9% virus dan bakteria serta menembus ke dalam serat fabrik untuk pembersihan menyeluruh. Jalani hidup anda sebersihnya dengan Top generasi baharu. Top bukan sekadar mikro bersih, kini di tahap mikro bersih termaju. TOP. Top
Ingin miliki kulit berseri dan lembap sepanjang musim Ramadan dan Raya ini? Cubalah lotion vitamin Nivea C dan E. Mengandungi 50 kali vitamin C untuk memulihara kulit dan vitamin E untuk melembapkan kulit. Inilah rahsia saya untuk kulit berseri dan lembap. Saksikan Kekasih Hati Mr. Bodyguard setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam di Lestari TV3. Anda mencari kaedah yang menjimatkan kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali berniaga? Atau anda mencari penyelesaian pengiklanan kreatif untuk mendekati pelanggan anda? Jawapannya ada di Reconnect 2021. Daftar percuma 30 minit perundingan maya dan kami akan tunjukkan cara TV dapat meningkatkan jualan anda dengan pantas melalui penyelesaian mampu milik dan terbukti. Potongan sehingga 80% daripada kadar biasa. Daftar di rsvpreconnect.com dan kami akan bantu anda kembali berniaga. Hari pagi rumah kelapa, celup-celup, pelan lewat peta, celup-celup, pasti rumah kelapa. Opah masuklah. Opah datang sini nak duduk sini lah. Abang tu buat apa kat sini? Kebetulan lalu dari sini. Bila kau buat muka macam tu, kau tahu tak muka kau tu macam apa? Macam muka pengemis. Mengemis simpati orang. Apa hubungan kau dengan Fira? Dengan Danish? Sampaikan urusan dia dekat tadika pun kau nak selesaikan. Semua tu aku yang patut selesaikan, bukannya kau. Sabarlah, duhai hati. Setiap hari 7 malam. Salam sayang di Akasia TV3. Kebahagiaan di antara Lukman dan Hana diuji. Duk, betul ke ni ya? Alah, relax lah. 2 minggu je. Setelah mereka diberhentikan kerja angkara pandemik yang melanda. Tapi sekarang ni kat luar tu kes tengah mencanak-canak naik. Tak takut ke? Habis ni nak buat apa? Mampukah bahagia kembali seperti sedia kala? Tak COVID ni cepat-cepatlah habis. Takdir yang tertunda, Raya Pertama 2 petang. Salam sayang, Syawal ini di TV3. Di antara ciri orang bertakwa adalah manusia yang mudah memberikan maaf kepada orang lain. Dan nak lembutkan hati ni, gunakanlah waktu sama ada Ramadan ataupun Hari Raya, tolonglah usap kepala anak-anak yatim. Hari ini Menu raya itu yang dibawakan oleh wanita hari ini pada hari ini. Sugi, kalau tadi kita dah settle resepi lemang, sekarang ni kita nak kongsikan dengan penonton kita resepi sambal hitam dan juga ketupat palas pula. Bersama kita pada hari ini ialah Encik Muhammad Khairul Azman dan juga Puan Masyitah Ibrahim. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar kedua-duanya? Selamat tengah hari. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk wanita hari ini. Hello, Encik Khairul. Hai, Hawa dan Sugi. Jangan segan-segan. Ya. Okey, kita boleh mulakan dengan sambal hitam dulu. Encik Khairul, kita nak tahulah sambal hitam Encik Khairul ni apa keistimewaannya dan resepi ini dari mana? Okey, sambal hitam adalah makanan popular di Pahang, especially di Jerantut dan Kuala Lipis lah. Okey. Jadi yang specialnya sambal hitam Mr. Melting ni adalah kita makan dia boleh menangis. Wow. Makan boleh nangis. Sebab sedap sangat. Sebab nama pedas. kita special sambal hitam menangis by Mr. Melting. Okey. Seperti yang kalau Encik tengok Khairul kata. sedapnya. Okey. So ni adalah bahan utama dia lah, belimbing buluh. Okey, baik. Dan seperti yang Encik Khairul katakan tadi, memang kata sambal hitam ni dari Pahang yang original kan. Tapi nak tanya pasal belimbing buluh ni lah kan. Okay. Kalau nak buat dekat rumah dan payah nak cari belimbing buluh, dan saya baca pun kena rebus belimbing tu ya. Betul, rebus belimbing buluh tu selama 6 hingga ke 7 jam. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami apa antara proses-proses dalam nak membuat sambal hitam ni. Okey, untuk sambal hitam Pahang, bahan utamanya adalah bawang, cili dan ikan bilis lah.
Dan bahan utama adalah belimbing buluh. So untuk sambal hitam Pahang mesti ada belimbing buluh tu. Kalau tak ada memang tak jadi. Itu hero dia lah. Betul. Baik. So dia kalau nak lagi sedap kena masak bagi kering lah. Tapi untuk version sambal hitam menangis adalah version basah. Okey, sebab ada kalanya orang sukakan yang kering. Macam saya sukakan yang basah. Kalau kita tengok yang Encik Khairul kongsikan dekat video tadi menggunakan mixer ke bagaimana tu? Kita memang ada mesin pengacau khas lah untuk buat sambal. Sebab kita sekali buat beratus banyak kg bawang. So dia memang kalau nak kacau guna tangan tu memang lengoh lah. Jadi kita memang dah ada mesin lengkap lah untuk proses untuk menampung permintaan ejen-ejen dan customer seluruh Malaysia. Okay, so saya kira penonton yang sedang menonton sekarang ni, sambal hitam makan dengan nasi putih. Mungkin buka puasa. Dah bosan kan makan lemang dengan rendang. Ya, tapi Encik Khairul mungkin juga boleh kongsikan lah. Biasanya sambal hitam ni mengambil hanya mungkin 4 bahan saja. Dan sambal hitam daripada Mr. Melting ni jenis yang basah. Jadi berapa lama tempoh yang boleh disimpan sambal hitam yang jenis Untuk yang basah dalam botol kita tahan 1 tahun. Dia ada teknik-teknik dia macam retard ataupun double pasteurize lah untuk bagi tahan lama tanpa bahan pengawet. Pengawet semula jadi dia adalah daripada minyak dengan belimbing buluh tu sendiri sebab dia ada asid daripada belimbing tu kan. So bakteria tak boleh membiak kat dalam sambal tu. Tapi selepas buka memang dalam seminggu lebih boleh tahan. Baik, maksudnya Cik Khairul, adakah minyak tu perlu diletakkan lebih sedikit untuk pastikan dia tahan lebih lama, tak mudah basi? Betul. Untuk tips yang kedua adalah kita masak dengan minyak yang lebih supaya maksudnya minyak tu sebagai bahan pengawet dia juga. Tapi jangan makan minyak tu, kita dah nak makan kita buang minyak tu. Saya tahu, mak saya selalu cakap bila masak sambal minyak kena lebih sikit. Betul. Bagi so dia tumis sampai dia kan? pecah minyak, betul. Baiklah Encik Khairul, kita dah tahu bahan-bahannya, cara nak membuatnya, tetapi ada kalanya bila buat tu tak jadi. Apa antara sebab-sebabnya tu? Antara sebabnya dia terlalu hangit lah. Macam dia terlebih garing. So kalau terlebih garing, bawang dengan cili dia tak sekata. Masak dia jadi macam kering sangat lah. So kena ada yang satu menu, satu resepi tu dia macam masuk sekaligus semua 4 bahan tu dan kacau hingga hitam. Okey, baik. Tadi Encik Khairul katakan kena masuk bawang putih, betul? Bawang besar, bawang putih, cili, belimbing dengan ikan bilis. Okey, tapi nak tahu apa kita dah tahu antara bahan-bahannya, cara nak buatnya dan pantang larangnya. Baiklah, itu mengenai sambal hitam yang sedap kalau makan dengan ketupat palas. Puan Masyitah. Okey, saya jalan. Kita teruskan dengan Puan Masyitah dahulu. Okey, nak buat ketupat palas ni, buat pulutnya satu, tetapi nak membalut daun palas tu pun kalau tak menjadi, tak menjadi juga ketupatnya. Kalau Puan Masyitah, bagaimana proses untuk buat ketupat palas ni? Okey, untuk proses membuat ketupat palas ni memang makan masa. Pertama sekali, kita kena buka kelongsong ketupat palas dulu. Okey, daun tu kita kena buka sekurang-kurangnya 2 hari awal. Nak macam saya ni yang banyak menerima tempahan, yang perlu buka kalau boleh tu 1 minggu awal. Untuk daun tu, 1 minggu awal, dan paling kurang daun tu kita kena buat supaya dia tak kering. Bila kita buka tu kita kena tindihkan dia sikit daun tu supaya kita mudah buat kelongsong, and then kita simpan stok. Okey. Hari yang kita nak ada dia punya pulut, kita kena masak pulut. Bila pulut tu sejuk, terus kita kena ambil daun yang kita buka dahulu. Sebab daun kelongsong ni kalau kita buka terlalu awal, dia akan kering. Macam tu. Dan lipatan dia pun mungkin hilang kan? Ya, betul, lipatan dia pun akan hilang. Kalau kita tengok seperti video tu, itu cara membuat kelongsong tu. Okey, baik. Itu cara saya. Ini cara tradisi yang bila kita balik ke kampung ada ramai orang boleh tapi bila duduk seorang dekat rumah pun boleh buat juga. Banyak masa boleh buat. Tapi sekarang ni mungkin ramai juga yang beli yang sudah orang kata frozen kan, kita beli sendiri. Tapi kalau sendiri Puan Masyitah mungkin tahu
berapa banyak sukatan santan yang digunakan untuk ketupat palas ni? Mungkin berbeza lemak. Okey. Dekat sini saya boleh sharekan beberapa tips sekiranya anda di rumah untuk membuat ketupat palas ni. Anda boleh menggunakan adunan 1 kilo beras pulut. Kalau ikutkan dalam tu, saya tak bagi dia punya sukatan yang tepat ataupun saya bagi, saya tak pasti. And then dia punya santan 450 ml santan. Pulut, kita memerlukan air dan kita memerlukan garam dan gula. So cara masak dia sangat mudah. Kalau kita tengok dekat situ, saya ada bagi tips untuk apa yang saya belajar dengan mak saya sendiri. Tips untuk pastikan ketupat palas kita tahan lama. Pertama sekali kita kena basuh beras pulut tu. Basuh dia tu bagi lama supaya air yang kita nampak tu sedikit jernih. Kalau kita perasan air basuhan kita beras yang pertama, kedua masih kelabu kan. So kita perlu basuh hampir jernih sedikit. And then kita toastkan. So baru kita masukkan dalam santan yang dah mendidih. So bila kita kacau tu, jangan terlalu kacau yang kuat lah. Sebab apa? Nanti beras pulut kita patah kan. So kalau 1 kilo untuk buat di rumah, makan family dalam 4-5 orang, saya rasa cukup. Sebab adunan 1 kilo akan dapat lebih kurang 50 biji. Oh banyak tu. Kalau 5 orang, seorang 10 biji. Lepas tu tidur selepas pada tu. Baiklah. Ada kalanya Puan Mashita bila buat ketupat ni, bila buka dia tak cantik, dia melekat-lekat dekat daun palas tu. Kenapa ya? Betul. Okey, saya bagi tips lah. Kadang-kadang kalau kita masak pulut ni, kita kena ada sukatan yang tepat. Sebab kita rasa mudah, tetapi cara masak pulut paling penting, cara masak pulut. Kedua, adunan air tidak boleh lebih. Bila ketupat kita lembek, that's why bila kita masak dan bila kita buka, ketupat itu akan melekat di setiap daun tu. Dan cara buka dia tu akan susah. Okey, baik. Biasanya pandai makan je, tapi kali ni tengok wah proses dia. Dan kalaulah mereka yang menonton ni nak buat juga, payah ke nak dapat daun palas ni? Sebab saya tak tahu mana nak dapat daun palas. Kita di bandar kan, so nak dapatkan stok ni memanglah susah. Tapi macam saya akan order sebulan awal sebab saya meniaga ketupat palas. Okey. So bila saya order, memang saya akan dapat banyak lah. So bila nak dapatkan daun palas, normally kita boleh dapatkan di pasar-pasar yang contoh terkenal dekat KL, Chowkit, betul? Baiklah. And then, macam tu. Okey. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Khairul dan juga Puan Mashita. Encik Khairul boleh kongsikan laman media sosial untuk sambal hitam ni? Untuk di Instagram boleh tengok di Sambal Hitam Menangis HQ. Dan di Facebook pun Sambal Hitam Menangis. Baik. Puan Mashita pula laman media sosialnya? Okey, di laman media sosial saya, kalau anda boleh lihat nanti, anda boleh tengok di Mashi Kitchen by Mashi Kitchen. Di situ bermacam-macam produk dan di sini saya nak share produk yang paling famous di produk kami punya Mashi Kitchen adalah pulut panggang Tok Wan. Okey. So nanti anda boleh dapat semua di sana. Okey. Baik, nanti kalau nak daun palas saya cari Puan Mashita, kalau nak belimbing bulu saya cari Encik Khairul. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Khairul dan juga Puan Mashita. Sama. Okey, selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Baiklah, Selamat menu Hari Raya. Seterusnya ni, Sugita, antara menu yang wajib sangat pada Hari Raya pertama Aidilfitri, iaitu rendang ayam. Tak sah kalau makan ketupat lemang tak ada rendang ni. Baiklah, bersama kita selepas ini, kita akan bersama dengan Puan Asliza Ali Syamsuddin. Tetapi sebelum itu, ayuh kita lihat apakah menu kegemaran rakan-rakan kita di luar sana. Menu-menu Aidilfitri mereka. Jom kita saksikan. Makanan kegemaran saya pada pagi raya biasanya rendang dan lemang. Malam raya kami sekeluarga akan bersama-sama menyediakan lemang. Kami akan bakar bersama-sama dan selain itu rendang akan dimasak
dan akan dijadikan wadah utama pada pagi raya. Ketupat palas, lemang bersama rendang daging hitam. Kita orang akan buat sendiri rendang daging hitam dengan ketupat palas tu. Kita orang akan buat sama-sama mengikut resepi mak. Dia punya rasa tu lain bila masak sendiri dengan kita beli. Jadi dia punya suasana tu lagi meriah lah bila kita makan sama-sama. Makanan kegemaran saya ketika menyambut perayaan Aidilfitri adalah sate, nasi dagang dan nasi minyak, kerana saya yang berasal daripada Pantai Timur dan kebanyakan rumah ketika hari raya yang pertama akan menghidangkan juadah-juadah tersebut sebagai hidangan utama. Menariklah sebab perkara juadah tersebut agak sukar untuk didapati di luar Pantai Timur. Sebab itu makanan tersebut merupakan makanan kegemaran saya. Makanan kegemaran saya pada Hari Raya Aidilfitri ialah rendang, kerana ibu saya jarang memasaknya dan hanya memasak rendang pada hari-hari tertentu dan istimewa sahaja. Makanan kegemaran saya sewaktu Hari Raya Aidilfitri ialah lontong. Kebiasaannya ibu saya akan menyediakan juadah tersebut untuk kami sekeluarga sama-sama menikmati pada pagi hari raya. Ketupat, rendang, lemang merupakan makanan kebiasaan yang sering dihidangkan oleh masyarakat Malaysia pada hari raya. Itu dia Sugi. Kalau dekat Pantai Timur, makanan wajib Aidilfitri, nasi dagang, nasi minyak. Biasa kalau kita dengar ketupat lemang kan, lain pula di sana. Seronoknya. Baiklah Sugi, menu seterusnya rendang ayam. Kita terus saja dengan Puan Azliza Ali Syamsuddin dari Puchong Selangor. Assalamualaikum Puan. Selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Baiklah Puan, boleh kongsikan terus apa antara bahan-bahan untuk rendang ayam ni? Okey, nak cerita makcik, kita cerita mama kita lah. Bahan-bahan dia adalah serai, lengkuas, halia, cili api, cili kering sikit, gula merah sikit, daun kunyit dan apa bawang putih, bawang merah. Okey, baik. Jadi Puan Azliza, ini adalah turun-temurun daripada mak ya di sebelahnya? Betul. Okey. Itu mama saya lah. Ibunya nama apa? Ya. Nama Puan Rokiah. Puan Rokiah. Baiklah Puan Rokiah. Apa yang membuatkan rendang ayam ni sedap dan lain daripada yang lain Puan? Kenapa dia sedap? Makcik buat macam biasa je. Ini yang dikatakan oleh setiap ibu di luar sana. Kalau kita minta resepi, main campak-campak. Itu resepinya. Tapi menjadi memang sedap kan Sugi? Ya, betul. Tapi nak tahu juga daripada Puan Azliza dan juga Puan Rokiah, rendang yang dibuat ni sebab ada orang rendang dia betul-betul kering. Ada orang dia macam kari sedikit rendang. Okey, kalau ikut kan memang dia sebenarnya kering lah. Sebab kan proses untuk buat rendang ni agak lama. Jadi kalau siapa yang nak cuba buat, kita tips sebenarnya waktu ayam tu dia dah agak menggelegar, kita keluarkan dulu. Untuk proses punya bahan tu ambil masa kan. Jadi keluarkan dulu ayam tu, kita kan, kemudian masuk krisik dah agak balik. Yang membuat tu orang pun dia tak pecah, tak relai lah. Tadi Puan Azliza ada katakan tempoh nak masaknya agak lama. Berapa lama sebenarnya perlu kita kacau dan masak rendang ayam ni? Okey, kalau untuk proses ekor ayam tu sekejap sajalah, dalam 1 jam setengah lah, sebab kita nak tunggu dan kita nak bagi keluar minyak tu. Nak bagi isik betul-betul pecah minyak. Kalau kata untuk seekor ayam tu sekejap, dalam 45 jam tu dah siap. Okey. Baiklah, ikutlah berapa banyak ayam yang dimasak tu ya. Baiklah, terima kasih Puan Azliza atas perkongsian pada hari ini. Tak sabar penonton wanita hari ini nak cuba resepi ni. Mungkin esok mereka dah mula masak rendang ayam ni. Terima kasih Puan Azliza. Terima kasih. Selamat Raya. Baiklah, Sugita, resepi seterusnya. Okey, Hawa, kita dah kongsikan 4 resepi ni. Nak kongsikan
demo daging dendeng. Dan dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Razlin Akilah Rosli, ya? Ya, saya. Comel je orangnya. Dah dapat mood raya dah dengan baju raya. Kita dah semangat raya kan, vibe raya is coming. Yes. Baiklah, kalau daging dendeng ni biasanya kalau kita suka makan yang garing, yang tak liat, apa daging yang sesuai untuk kita nak masak daging dendeng ni? Bahagian mana, Puan Razlin? Usually daging yang saya gunakan adalah silver side ataupun top side, di mana bahagian ni memang lemak tu tak banyak, ataupun kalau nak lagi premium biasa orang akan pakai batang pinang lah. Batang pinang memang terkenal lah kalau nak masakkan daging kan, sebab tekstur dia memang sesuai untuk dimasak apa saja pun kan. Baiklah. Dan Puan Razlin, kalau nak masak daging dendeng ni biasanya orang goreng ketuk. Ada orang ketuk daging tu. Betul ke kena ketuk daging tu? Betul, sebabnya sebenarnya saya betulkan sikit dekat sini untuk resipi saya ni, kalau daripada kita orang Bugis, kita tak ada menu dendeng pun sebenarnya. Orang Bugis dia ada daging masak hitam. Which is yang macam mana saya tunjukkan lah, cumanya proses tu hampir sama dengan dendeng. So saya untuk pemahaman orang ramai, kita gunakan perkataan dendeng, di mana proses tu akan ada rebus, potong, lepas tu goreng dan tumbuk satu persatu. Okey. Baik. Kalau kita nak rebus tu berapa lama, Puan Razlin? Macam untuk saya sendiri, resepi family saya ni, kita memang akan rebus daripada 4 ke 5 jam lah, anggaran macam tu. So setiap jam, 3 jam ke atas kita akan check lah daging tu cukup lembut ke tak. 4 hingga 5 jam lama tu. Dengan api yang perlahan dan airnya banyak lah kan? Ya, untuk proses rebusan. Yang ni memang the beginning of the process, sebelum dia diproses kepada stage seterusnya. Okey, baik. Dan saya gunakan daging dendeng ni, daging dendeng ni ada pelbagai resepi. Ada yang guna asam jawa juga. Jadi yang resepi Puan Razlin ni macam mana? Ada guna asam jawa ke macam mana? Macam untuk resepi saya sebenarnya, sebenarnya resepi ni warisan ni ikut family, tapi untuk resepi saya, kita sebenarnya menggunakan basic ingredient. Tak ada MSG of course, tak ada asam jawa, tak ada gula, memang semuanya daripada bahan-bahan asas yang mengeluarkan rasa tu sendiri. So bila dia dimasak dengan lama, dia akan dikaramelize, dia akan keluarkan rasa yang crisp tu. Macam itulah. Baik, semua bahan-bahan yang asli ya. Bila kita dah masak ni Puan Razlin, pastinya kalau sekarang ni ramai tak dapat nak balik kampung kan, kalau yang bujang tu belum masak, dia jadi ada lebihannya. Boleh tahan lama ke daging dendeng ni? Daging dendeng supposed to be memang boleh tahan lama, sebab proses nak masak dia tu kita akan keringkan sampai dipecah minyak betul-betul, dia tak ada air. Sebab tu bila kita lepas rebus, kita akan goreng. Lepas goreng kita akan tumbuk, and then cili pula dimasak sehingga pecah minyak. Lepas dah masukkan daging tu, kita akan masak lagi sampai kering. Okey, baik. Dia tak ada kandungan air yang banyak, so dia memang tahan lah, especially kalau kita simpan di tempat yang sejuk. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, daging dendeng tu warnanya hitam, boleh tak saya masukkan kicap dalam masakan saya itu? Masukkan kicap. Macam untuk resepi saya memang kita menggunakan kicap sebagai salah satu bahan utama. Disebabkan itu kita tak guna perisa-perisa lain. Kalau ada orang lain punya resepi, mungkin dia ada tambah bahan-bahan lain seperti sos ke, apa ke, cuka ke. Kebanyakannya orang memang akan letak kicap juga sebagai salah satu perasa lah. Baik. Ikut cita rasa masing-masing lah ya. Baik, terima kasih Puan Razlin. Puan Azliza, boleh kongsikan laman media sosial untuk penonton WHI nak tengok nanti? Okey, kita ada di Instagram, boleh pergi ke Rendang Mak Cik Tiah. So kalau bio dekat situ, then akan terus accept lah. Baiklah, okey, terima kasih Puan Azliza dan juga Puan Rokia atas resepi yang dikongsikan tadi. Puan Razlin pula, kongsikan terus laman media sosial anda. Okey, boleh follow kita punya Instagram Dendeng Warisan Bugis, seperti yang tertera di kaca TV tu. Tekanlah follow. Kalau nak beli boleh tekan dekat link ada juga. Okey, baik. Terima kasih kedua-duanya dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jaga diri. Okay, thank you so much. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Itu dia Sugi, kita belajar masak-masak hari ni. Macam-macam dah kita belajar. Betul tu Hawa. Kalau kita lihat sebenarnya resepinya senang tapi dia mengambil inisiatif yang banyak kalau kita masak nak lipat dan sebagainya. Perlukan kreativiti, perlukan inovasi juga kan, dan practice makes perfect. Betul. So hari ni Hawa boleh mula. Baiklah Sugi, kita dekat sini nak berehat dulu seketika. Kembali ni nanti kita ada sesuatu yang istimewa kepada anda. Jangan ke mana-mana.